Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Sirajuddin bin Sapuan kerana beri saya peluang untuk saya terangkan mengenai implikasi perbezaan gaya pembelajaran. Baiklah, saya akan terangkan dulu apa maksud perbezaan individu. Perbezaan individu membawa maksud ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial dalam kalangan individu. Ini bermaksud semua orang tidak mempunyai persamaan dalam tingkah laku. Okey, terdapat 4 ciri-ciri perbezaan individu. Yang pertama adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang. Ada macam dalam kelas kita tengok ada murid yang bergerak aktif, ada yang seorang yang lainnya dia tenang je, relax je, cool je kan. Okey. Yang kedua, tahap tenaga seseorang tu. Ada murid pagi-pagi dia bersemangat. Ada murid yang pagi-pagi dah lesu, dah mengantuk. Semua orang tak sama kan. Yang ketiga, pola persahabatan. Dengan siapa dia berkawan? Dengan murid yang lebih rajin membaca, ada murid yang suka bermain. Okey, Kemudian hubungan murid itu sendiri dengan ataupun seorang individu itu dengan ibu bapa, dia dengan anak-anak dia macam mana. Ada murid yang lebih rapat dengan ibu bapa, lain sifat dia. Ada murid yang renggang dengan mak ayah dia, lain sifat dia kan. Terdapat 6 aspek perbezaan individu. Yang pertama, kecergasan pelbagai Gardner. Yang kedua, perbezaan melalui jantina, lelaki ataupun perempuan. Yang ketiga, perbezaan bahasa. Keempat, perbezaan budaya. Kelima, perbezaan gaya pembelajaran. Dan keenam, perbezaan kognitif. Perbezaan gaya pembelajaran. Kita tengok dulu konsep gaya pembelajaran. Konsep gaya pembelajaran membawa maksud suatu cara atau style pembelajaran seseorang individu. Dalam konteks pendidikan, ia memberi maksud cara pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses, memperolehi maklumat, memperolehi ilmu ataupun memperolehi pengalaman baru. Menurut ahli psikologi mazhab kognitif, pelbagai cara membuat persepsi dalam memproses maklumat untuk membentuk konsep dan idea yang sebenar. Menurut Peterson, iaitu gaya pembelajaran merupakan pendekatan yang digemari oleh pelajar. Menurut Dunn dan Dunn, pada tahun 1978 dalam buku Teaching Students Through Their Individual Learning Style, cara seseorang individu menumpukan perhatian untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat ataupun kemahiran baru. Seterusnya, gaya pembelajaran Dunn dan Dunn berfokus kepada 18 elemen yang mempunyai kebolehan belajar seseorang murid tu. Kesemua 18 elemen tu dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, persekitaran, emosional, sosiologikal dan fizikal. Seterusnya kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran ni dipengaruhi oleh rangsangan persekitaran, rangsangan psikologi, rangsangan emosi, rangsangan fisiologi dan juga rangsangan sosial seseorang. Kita tengok pula apakah implikasi ataupun kesan daripada perbezaan gaya pembelajaran. Okey, yang pertama adalah kesediaan belajar. Setiap murid di dalam kelas mempunyai pelbagai tahap kecerdasan yang berbeza. Ini bermakna kesediaan belajar mereka juga berbeza. Ada yang murid kecerdasan dia rendah. Bila kecerdasan dia rendah, dia lambat untuk pick up apa yang cikgu cakap dalam kelas. Kadang-kadang tu tak mencapai objektif yang disediakan. Jadi apakah pertimbangan yang perlu guru lakukan supaya murid dapat mempunyai kesediaan belajar yang mencukupi?
supaya murid tu tak terabai dan tak ketinggalan dalam pembelajaran. Guru perlu kreatif lah. Contohnya menggunakan ABM dan pelbagai kaedah dalam pengajaran. Yang kedua adalah melalui objektif pengajaran dan pembelajaran. Guru harus mengambil objektif yang sesuai dengan murid dalam rangka objektif pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, murid yang lebih bijak, objektifnya tinggi sikit. Contoh dalam pengajaran Al-Quran, murid dapat membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Sementara untuk murid yang lemah, guru boleh letakkan objektifnya murid dapat membaca Al-Quran dengan betul melalui bimbingan guru. Guru juga boleh menyediakan latihan ataupun aktiviti yang bersesuaian dengan kumpulan murid yang berbeza keupayaannya, supaya murid yang lambat tak tinggal dan murid yang pandai ni tak rasa bosan kan. Contohnya dalam kelas, bila kita ajar yang pandai saja ataupun objektif kita dah ke depan, murid yang lemah ni akan rasa ketinggalan. Sementara kalau kita fokus pula dekat murid yang tertinggal, murid yang pandai ni akan lebih cepat bosanlah, benda yang sama je nak diajar, betul tak? Jadi seorang guru tu perlu seimbang dalam memberi latihan kepada murid supaya kedua-duanya tidak ketinggalan. Yang ketiga, implikasinya adalah melalui tingkah laku yang mengganggu pembelajaran. Contohnya murid-murid yang bermasalah dalam pembelajaran, dia akan mempamerkan tingkah laku yang mengganggu orang lain untuk belajar. Contoh dia, kalau kita tengok dalam kelas sendiri, ada murid-murid yang bila orang lain kita mengajar, dia sambung buat bising kat belakang. Ada yang tak reti duduk diam. Ada yang terlampau aktif. Bila kita suruh buat latihan, belum cakap apa-apa lagi dia dah siap. Tiba-tiba dah siap, dah buat tanpa kita mengikut arahan yang betul. Tu antara kesan daripada perbezaan budaya, gaya pembelajaran murid-murid tu. Kemudian yang keempat adalah perbezaan gaya ataupun cara belajar tu sendiri. Perbezaan individu juga mempengaruhi gaya murid-murid belajar. Contoh dia, ada murid suka belajar sambil mendengar muzik. Ada orang fokus boleh dengar muzik sambil belajar, dia boleh masuk. Ada orang tak boleh belajar sambil dengar muzik, dia kata serabut kan. Kemudian ada orang suka belajar secara visual. Ada orang suka belajar secara sendiri, dia suka duduk tempat yang sunyi, baru dia boleh fokus. Ada orang suka belajar secara berkumpulan untuk berbincang. Dia kalau seorang-seorang, dia takkan boleh dapat apa-apa idea pun. Dia suka belajar secara kumpulan, baru dia dapat idea yang baru. Sebagai rumusan, seorang pendidik, kita perlu peka lah dalam memahami perbezaan pelajar tu. Sebagai guru, kita digalakkan menggunakan kaedah-kaedah, pelbagai kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan tahap pelajar semasa PDPC, pengajaran dan pembelajaran berlaku. Antara dia apa? Strategi untuk kita menangani perbezaan individu dan perbezaan gaya pembelajaran dalam kelas. Kita boleh pelbagaikan bentuk penilaian antara murid. Kita boleh pelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kita boleh mempelbagaikan ABM, alat bantuan mengajar tu terutamanya lah, terutama pada murid-murid yang lemah. Dan kita perlu membuat pengajaran secara pengajaran bermakna di dalam kelas, dan menggunakan kaedah kumpulan dan sebagainya.
Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.